Kerang antara sejenis hidupan laut bercengkerang yang cepat membiak di kawasan pantai berlumpur. Memandangkan saya tinggal di kawasan peranginan pantai, secara tidak langsung saya mudah untuk mendapat bahan hasil laut, iaitu kerang-kerangan. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Hai, selamat tengah hari. Apa khabar anda semua penonton-penonton WHI? Adakah anda telah merindui kami? Kerana semalam kami telah memberikan laluan untuk pembentangan RMK yang ke-12. Tapi apapun kami berharap anda semua dalam keadaan yang sihat, keadaan yang tip-top, minggu baharu dan juga minggu terakhir bulan September. Ya, hari ini 28 September 2021, hari Selasa terakhir. Ya. Untuk bulan September cepat je masa berlalu. Kita dah pun nak masuk bulan ke-10, nak masuk dah bulan Oktober. Apa pun kita harapkan anda cukup bersemangat pada hari ini. Kalau boleh kongsikan kepada anda yang sedang menonton kami di Facebook Live WHI, kongsikan bagaimana hari anda setakat ini. Kalau di awal tadi adalah kami kongsikan kerang. Mungkin ada yang memasak kerang untuk makan tengah hari, boleh saja kongsikan bersama dengan kami. Baik, sebelum kita ke menu kita pada hari ini, ingin kami kongsikan bersama dengan anda status COVID update yang terkini, di mana semalam bilangan kes yang direkodkan adalah 10,959 kes. Tahniah kepada anda dan kita semua yang telah berjaya menurunkan bilangan kes dan hawa. Kalau kita lihat setakat 27 September, 84.4% individu telah pun lengkap kedua-dua dos. Ya, tahniah kami ucapkan buat anda, dan sekarang ini sedang giat dijalankan proses vaksinasi untuk remaja dan setakat ini 33.3% dalam kalangan remaja sudah pun disuntik dos pertama vaksin. Apapun kepada adik-adik yang belum lagi disuntikkan vaksin, giliran anda akan tiba. Mungkin ada dalam kalangan mereka yang belum lagi divaksin bukan kerana menolak kan, tetapi tunggu dan lihat dulu dan juga menunggu giliran. Tapi walaupun belum divaksinasi, masih lagi boleh ke sekolah setelah sekolah dibuka. Betul-betul. Hanya perlu berjaga-jaga. Okey, baik. Mungkin di sini juga kami ingin kongsikan bersama dengan anda antara pembentangan rancangan Malaysia yang ke-12 yang mungkin anda juga sempat mengambil tahu semalam, di mana telah dibentangkan kerajaan akan memperuntukkan 400 bilion ringgit Malaysia untuk membiayai projek sambungan dan projek-projek baharu di bawah RMK yang ke-12. Ya, antara yang menarik perhatian kami juga dari segi pendidikan, lebih ramai murid daripada keluarga B40 akan diberi keutamaan untuk kemasukan ke sekolah berprestasi tinggi dan pemberian beasiswa, dan antara lain kerajaan sentiasa cari jalan terbaik bagi memastikan kesejahteraan keluarga Malaysia dalam pelbagai aspek, terutamanya penjagaan kesihatan dan kediaman. Sekarang ini cabaran buat kerajaan dan mereka cuba membantu merapatkan jurang pendapatan sebab kita tahu pandemik ini memberi kesan dekat semua orang. Dalam kalangan M40 pun beralih ke B40. Jadi pelbagai inisiatif dilakukan. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Bagus. Semangat itu yang kami mahukan. Okey, baik. Kita ke berita seterusnya yang mungkin anda sudah pun tahu, yang sebulan lepas adik Mariam yang telah memenangi 3 pingat emas di The 6th International Invention Innovation Competition di Toronto, Canada, di mana Yana dan saya pun telah berkongsi. Tetapi adik Mariam Muzamil ini telah menjadi tular setelah dia namanya disebut oleh James Corden dalam The
Late Late Show oleh James Corden. Ya. Dan juga Perdana Menteri kita telah mengucapkan tahniah kepada adik Mariam Muzammil. Ya, beliau cukup muda sekali, baru berusia 11 tahun. Pencapaiannya cukup dahsyat. Seperti anda dapat lihat, ini dia nama Mariam Muzammil disebut di program The Late Late Show with James Corden. Tahniah kita ucapkan. Ini merupakan inspirasi buat kita semua dan beliau mengalahkan 600 peserta lain dari seluruh negara. Wow. Daripada kulit udang dan siput sedut saja ya, adik Mariam telah menghasilkan Yam ataupun Yum 2.0 ini. Saya suka apabila James Corden berkongsi, dia berkata dulu dia pernahlah kerja dekat kedai pizza kalau tak silap saya, dan selalu tengok orang membazir makanan. Tapi James dia buat apa? Dia makan makanan tu. Tapi adik Mariam mengambil inovatif untuk menghasilkan Yum 2.0. Tahniah sekali lagi adik Mariam. Dan mungkin kalau berkesempatan kami pun naklah berbual dengan adik Mariam kan. Mana tahu kalau ada rezeki boleh kan? Sebenarnya cerita Mariam ni ada kaitan sikit lah dengan apa yang kita nak kongsikan pada hari ini. Tetapi sebelum itu, jom kita saksikan segmen tajaan bersama Enik Wall. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang sedang menonton Wanita hari ini dan anda bersama dengan saya Raja Sufi Raja Arif selaku jurucakap OBT. Hari ini saya ingin berkongsi kepada anda semua antara rangkaian produk OBT. Yang pertama sekali, kami mempunyai 10 kod warna untuk limit daripada warna-warna yang natural sehinggalah warna-warna yang berani. Jadi kami nak memudahkan kehidupan anda seharian dengan memilih warna-warna yang sesuai dengan baju anda setiap hari. Itu dia. Dan selain daripada itu, anda juga boleh menggayakan di bahagian pipi sebagai blusher dan juga di bahagian mata sebagai eyeshadow. Dan antara bahan yang terkandung adalah seperti shea butter, honey oil, collagen, vitamin E dan juga argan oil. Bahan-bahan ini dapat membantu untuk melembabkan kulit bibir anda. Okey, seterusnya saya akan beralih kepada liquid foundation. Kami mempunyai 2 kod warna iaitu light dan juga medium sesuai untuk penggunaan harian. Yang paling penting, semakin lama anda pakai, semakin glow foundation ini akan berada di kulit wajah anda dan juga ia mengandungi SPF 30. Okey, dan seterusnya saya beralih kepada two-way cake powder. Kami mempunyai 3 kod warna iaitu light, natural dan juga medium sesuai untuk penggunaan harian. Dan antara perkara yang paling penting adalah anda tidak perlu untuk menggayakan foundation. Boleh terus menggunakan two-way cake powder kami dan akhirnya kesannya seperti menggayakan foundation. Dan ini produk terbaru kami iaitu eyeliner dan ia sangat mudah untuk digunakan kerana di bahagian belakang dia adalah stem. Okey, di bahagian depan dia adalah brush. Jadi anda boleh terus lukis di bahagian depan dan juga terus stem di bahagian belakang. Jadi menjimatkan masa anda bagi nak cepat-cepat siap. Anda hanya boleh menggunakan produk OBT, pastinya anda akan bersiap dengan mudah. Jadi kalau anda tahu promosinya, kami ada banyak combo daripada combo A hingga combo E. Jadi anda boleh terus dapatkan promosi kami. Okey, jangan lupa untuk terus layari di IG kami. Sekian daripada saya Raja Sufi Raja Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Enik Wall atas perkongsian itu tadi. Baik Hawa, hujung minggu hari itu awak sempat membuat apa-apa aktiviti yang dah lama awak tak buat? Ya, jadi macam tak tahu je. Dapat saja tanya. Apa dia? Okey, setelah lebih 5 bulan akhirnya dapat keluar berbasikal. Okey, baik. Masih lagi ada momentumnya lah. Masih ada, tetapi masih takut-takut untuk membelok ke kiri kanan. Okey, tapi yang penting awak tak jatuh. Itu yang penting. Okey, baik. Dan mungkin anda di rumah pun hujung minggu hari itu adalah membuat aktiviti-aktiviti yang dah lama anda tak buat. Termasuklah ada yang mungkin pergi berkelah. Ya, sebab saya lihat di Instagram kan ramai yang membuat kejutan hari lahir, kejutan ulang tahun perkahwinan dan konsepnya kebanyakan dia berkelah. Oh ya. Tapi mungkin ada kalangan anda mencari lokasi-lokasi yang seronok dan sesuai untuk berkelah. Kalau macam tu kita nak kongsikanlah di TikTok kami. Jom kita sama-sama saksikan. Nafas berhembus, kita tetap bisa berbagi kasih.
semua. Keluar berjalan meluang waktu ujung minggu. Grab the key and drive your car all the way to Damansara. Come on and seize the night. Have some cookies and coffee. Masa muda, jangan pernah sia-siakan. Simpankan sebagai memori. Jadikan Polaroid. So high, so high. Bila segi kita seronoknya. boleh pergi bercuti macam tu? Soon orang kata soon, tak lama lagi. Apa pun yang penting kena ikut SOP yang ditetapkan lah. Okey, baik. Kita ke topik kita pada hari ini. Kalau tadi adik Mariam dah hasilkan Yum 2.0, katanya yummy sebab tu namanya Yum. Hari ini kita pun ada menu-menu yang yummy untuk dihidangkan kepada anda, iaitu menu berasaskan kerang. Ya, menu-menu yang dikongsikan selepas ini cukup menarik. Tak sabar saya nak tahu resepi-resepinya. Saya pasti anda juga. Jadi sama-sama kita nantikan. Kerang biasanya kalau saya makan ke Zubi, yang rebus dia saja. Tapi bila saya tengok menu-menu ni, antaranya demo kerang mentega berkrim, kerang ala Thai. Wow, menariknya. Okey, jadi jangan ke mana-mana bersama dengan Hawa yang tak sabar. Anda yang tak sabar pun kita akan kongsikan resepinya sekejap sahaja lagi. Berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini. Hari ini. Memiliki kepakaran dalam menghasilkan seni kraftangan merupakan satu keistimewaan dan anugerah yang tidak wajar disia-siakan. Itulah prinsip hidup usahawan muda Nur Iman Muhammad Nur, 27 tahun, berasal dari Perak. Tidak menyangka hanya bermula sebagai hobi, kini penghasilan produk cenderamata berasaskan kulit kerang telah menjadi sumber pendapatan utamanya. Memandangkan saya tinggal di kawasan peranginan pantai, secara tidak langsung saya mudah untuk mendapat bahan hasil laut, iaitu kerang-kerangan dan siput, pelbagai jenis siput. Dan di situlah tercetusnya idea untuk menghasilkan kraftangan daripada cengkerang. Langkah yang pertama perlu saya hasilkan ialah saya akan mencari kerang-kerangan dan siput-siput yang berkualiti dan mempunyai reka bentuk yang menarik. Okey. Yang kedua pula saya akan menghasilkan kraftangan yang sesuai dengan kutipan yang saya dapat tadi. Maksudnya macam itulah. Jadi keistimewaan di sini dengan hasil kraftangan yang saya buat, saya dapat menaikkan aura bilik, contohnya lampu tidur kerang dara. Mengakui proses penghasilannya agak rumit, namun bab kata pepatah, alah bisa tegal biasa. Hasil cenderahati itu dapat disiapkan dalam tempoh yang dikehendaki pelanggan. Dari segi masa tu kita kena luangkan lebih sikit. Sebab contohnya seperti lampu tidur kerang dara ni, saya memberi masa kepada pembuatan ni antara 4 jam ke 5 jam untuk siapkan satu produk lampu. Ini pun sama. Dia banyak menggunakan kuantiti masa. Bijak mencari ruang dan peluang yang ada di depan mata, Nur Iman bersyukur dengan rezeki yang dilimpahkan meskipun hanya dari sisa buangan kulit cengkerang. Harapan saya berharap saya dapat mempelbagaikan dan menghasilkan lagi produk kraftangan dengan lebih menarik. Bukan itu saja, saya ingin memperluaskan lagi perniagaan saya, insya-Allah dengan lebih baik agar mendapat sambutan yang lebih banyak. Dan saya ingin menjadi usahawan yang berjaya di masa hadapan di dalam negara dan di luar negara.
Itulah dia, bila dah namanya kreatif, bagilah apa sekalipun. Kerang pun boleh dijadikan kraft tangan juga, boleh menjana pendapatan juga. Okey, Hawa, kita terus ke menu pertama yang akan kami kongsikan bersama dengan anda, iaitu menu mi kari kerang original. Kita bersama dengan Encik Muhammad Radzi Abdullah Syukri yang berada di Sentul sekarang ini. Selamat tengah hari Encik Radzi. Ya, selamat tengah hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita juga ada beberapa tetamu yang lain akan berkongsi resepi atau menu-menu yang lain sekejap saja lagi. Tapi sebelum itu kita bersama dengan Encik Radzi. Ya, bercakap tentang mi kari kerang ni, memang sedaplah bunyinya. Kita nak tahu keistimewaan Encik Radzi punya menu ni. Boleh, tak ada masalah. Baik, berbanding dengan mi kari kerang yang lain lah kan. Apa yang membuatkan mi kari resepi Encik Radzi ini begitu istimewa sekali berbanding yang lain? Yang istimewanya adalah resepi ini adalah dari ibu saya sendiri. Dari mak saya sendiri. Dan sebelum ni dia ada buka kedai, tapi tahun 85 lah, 1985. Sejak daripada tu menu ni jadi menu family lah. Setiap kali raya, setiap kali ada jamuan makan-makan kita. Lepas tu daripada saya berhenti kerja hari tu, saya terus mungkin boleh niaga kot. Sebab sebelum-sebelum ni tetamu-tetamu yang datang untuk makan kari ni pun dia cakap kenapa tak cuba berniaga ke apa ke. So daripada situlah saya terdetik hati untuk nak berniaga lah. Bila tu Encik Radzi mula berniaga? Pada bulan 3 hari. Bulan 3 tahun ni? Tak, bulan 3 tahun ni. Ya, betul. Okey. Awal bulan. Untunglah ada orang dalam keluarga yang mahir masak mi kari kan. Dah hari raya pun makan mi kari. Tapi Encik Radzi nak tahulah kan, kita semua orang makan mi kari kan. Tapi macam Hawa dah tanya dan Encik kongsikan, ini adalah resepi turun temurun. Jadi mungkin Encik Radzi boleh kongsikan bagi Encik Radzi sendirilah. Sebelum ni apa orang kata transisinya daripada mungkin pekerjaan lain dan sekarang menjual mi kari sejak bulan 3 tahun ni kan. Apa yang Encik lihat sebagai cabaran? Cabarannya sebagai peniaga ni lah. Peniaga tepi jalan ni kan biasalah. So, banyak kompetitor, banyak kedai makan. So, kita tak boleh nak berharap sangat customer akan datang sentiasa kedai kita lah. So daripada situ kita belajar untuk marketing online. Kita buat online. So dapat order banyak lah daripada online. Marketing online, bijak-bijak. Betul. Apa pun sekarang ni pemasaran pun antara elemen penting lah dalam perniagaan kan. Baik, Encik Radzi bercakap mengenai mi kerang ni kan. Mesti kuah tu yang kena padu, mesti kuah tu yang kena sedap kan. Macam mana kalau kita nak pastikan kuah itu memang cukup rasanya dengan kerang lagi tu? Ada rahsia ke kalau boleh kongsikan? Okey, kuah tu ikut resepi mak saya lah. Kita tak perlu bubuk banyak-banyak bahan, banyak-banyak benda. Cuma perlukan sebut kari, sebut cili dan kita akan masak dulu. So siapkan paste dia lah. So bila dah masak paste tu, biarkan minyak dia naik atau apa pun. Lepas tu baru kita masukkan bahan-bahan lah. Bahan-bahan seperti ayam. Okey, untuk yang kerang tu dia belakang sikit. Sebab kita nak bagi rasa kerang tu kenyal-kenyal sikit kan. So bila nak masukkan kerang tu, tunggu dia menggelegak yang pertama. Lepas masukkan menggelegak, tunggu dia menggelegak yang terakhir lah. So daripada situ kita boleh dapat rasa kerang yang lebih manis. Rasa kerang yang lebih manis. Segar lah kan. Okey, dan dalam satu hari tu Encik Radzi mungkin boleh kongsikan berapa kilo kerang yang digunakan? Dalam perkiraan kalau ikut kilo dengan cengkerang ni sekali, dengan kulitnya sekali, dalam 5 ke 6 kilo lah. Kalau isi saja saya akan gunakan dalam 1 kilo untuk buat satu masakan, satu masakan lah. Di mana boleh buat hidangan untuk 20 ke 25 orang. Okey. Dan dalam satu hari berapa bungkusan yang dijual Encik Radzi? Setakat ni konsisten alhamdulillah 3 ke 40 bungkus lah. So, tak termasuk yang order lain lah. Kadang-kadang ada orang
pagi-pagi dia tak order banyak-banyak. Kita Aha. kena prepare yang tunduk. Aha. Lepas tu baru prepare untuk yang walk-in pula. Ini dengan marketingnya, pemasaran tadi, Betul. online marketingnya tadi ya. Jadi Ya, Encik betul. Razi bercakap mengenai nak ambil tempahan apa, saya pasti dalam kalangan penonton WHI ni tengah hari ni lapar ni. Jadi untuk keesokan hari kalau nak buat tempahan, apa laman media sosialnya? Ataupun nombor telefon WhatsApp ke? Boleh layari Mi Kari Kerang Original dan Facebook pun sama, Instagram pun sama. Ataupun boleh WhatsApp je terus saya dekat dalam Mi Kari Kerang. Facebook dan itu ada tertera jelas. Okey, baik. Terima kasih Encik Razi. Kalau nanti saya nak makan, kita buat versi vegetarian. Untuk Hawa dia suka Saya kerang. nak ekstra kerang. Okey, baik. Boleh ya? Boleh, tak ada masalah. Terima kasih Boleh. Encik Encik Razi. Razi. Baik, sama-sama. Itu dia, mi kari kerang original. Mungkin yang pernah mencubanya tahu rasanya. Yang belum pernah, bolehlah anda mencubanya di mi kari kerang original di Sentul, Kuala Lumpur. Okey, Hawa, tadi saya sempat melihat komen-komen di Facebook. Ada yang sudah berkongsi suka makan sambal kerang. Ya, Dan itu mesti. dan dikatakan juga kerang ini rendah kalori dia. Katanya hampir tiada karbohidrat dan lemak. Betul atau tidak, saya tak pasti. Ini pembacaan saya. Tapi kami nak kongsikan bersama dengan anda trivia berkaitan dengan kerang. Jom kita saksikan. Kerang antara sejenis hidupan laut bercengkerang yang cepat membiak di kawasan pantai berlumpur. Mempunyai lebih dari 200 spesies dan sebahagian besarnya tidak sesuai untuk dikomersial atau dimakan. Jika di Malaysia, spesies kerang yang biasa diternak ialah jenis Anadara granusa dan ia sememangnya unik kerana pengawalan hidupan laut itu telah dilakukan sejak tahun 1960-an lagi. Namun tahukah anda, kerang juga mempunyai khasiat yang tersendiri. Kaya dengan vitamin dan mineral serta zat besi, ia dikatakan boleh dijadikan sebagai sumber protein alternatif bagi menggantikan ikan dan daging. Sumber laut ini kaya dengan tryptophan iaitu asid amino penting yang membantu badan menghasilkan serotonin, merupakan neurotransmitter yang berguna dalam rawatan dan pencegahan insomnia serta dikatakan boleh meningkatkan mood seseorang. Tidak hairanlah kerang menjadi antara sumber makanan laut yang sentiasa mendapat sambutan yang luar biasa. Bukan sahaja untuk isinya yang enak, malahan cengkerangnya juga dapat dijadikan hasil kraftangan yang cantik bagi mereka yang kreatif. Saya kan segi kerang ni masak apa pun memang sedap. Jadi bila tengok tadi, okey nasib baiklah untuk saya hari ni. Okey, kita ke menu seterusnya, Hawa. Ya, hari ini kita nak kongsikan juga masakan tumis darat kerang dan juga sambal kerang. Tadi ada penonton betul. kita di Facebook cakap suka sambal kerang Dia kan. suka makan tapi dia makan sorok-sorok. Okey, kita bersama dengan Puan Nur Helimat Dahalin. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Puan, sebelum kita nak tanyakan mengenai resepinya lah kan, kita nak tahu tentang pemilihan kerang ni. Biasanya kita kalau makan saja, bila nak beli ni tak tahu bagaimana nak pilih yang segar. Kalau boleh Puan kongsikan tipsnya? Okey, tips dia kalau kita nak pilih kerang ni, kita pilih yang cengkerang dia masih terbuka. Masih terbuka tu maksudnya kerang tu masih hidup. Jadi rasa dia lebih kenyal, rasa dia lebih fresh lah. Okey. Jadi kita nak basuh pasal kalau dah kerang tu dah tertutup, maksudnya kerang tu dah mati. Oh, okey. Okey, itu pemilihan kerang. Kalau nak cuci kerang tu elok-elok, sebab kadang-kadang ada pasir, lumpur. kan? Macam mana pula, Puan? Okey, cuci kerang ni memang semua orang pun nak tahulah cuci kerang macam mana kan. So untuk saya buat saya garam sikit, lepas tu saya letakkan limau nipis, saya rendam sekejap, saya berus-berus sedikit dia punya kerang tu. Okey. Baik, kita terus ke tumis darat kerang lah pula ya. Kalau boleh Puan kongsikan keistimewaan menu ni. Okey, menu ni sebenarnya jarang orang buat tau. Kita jarang dengar ada tumis darat ni. Selalu tumis darat ni ikan kering. Betul? So untuk healthier version instead of ikan kering, saya pakailah kerang.
Macam tadi ada cakap kan kerang ada banyak vitamins, minerals. So bila anak-anak kita makan pun lebih sihat. Okey, jadi tumis darat ni apa sebenarnya Puan? Kalau kita lihat di visual dia di skrin sekarang ini. Okey, timus pula. Tumis darat ini kita rebus dulu semua bahan-bahan. Dan last sekali kita tumiskan bawang, daun kari dan sedikit halba. Kita letak dekat atas. Jadi dia lebih kurang lagi minyak. So kita boleh kontrol dia punya minyak dia. So for the healthier version, maybe you boleh pakai coconut oil instead of minyak sawit biasa kan. Mudah sahaja. Jadi lepas ni Hawa dah tahu macam nak pilih kerang, dah tahu macam nak cuci kerang, dah tahu macam nak masak tumis darat. Hawa akan masakkan untuk keluarganya. Dan juga keluarga WHI. Okey, baik. Bila entah nak masak tu. Tapi Puan nak tahulah, Puan ni seorang suri rumah kan dan suka berkongsi resepi. Mungkin boleh kongsikan juga mana dapat inspirasi untuk berkongsi resepi di laman sosial Puan? Sebenarnya family kot sebab mak saya memang suka masak. Mak saya memang suka masak yang sejenis campak-campak jadi. Jadi saya pun rasa macam seronok pula. Betul lah kan bila masak ni. Saya lagi prefer nak share benda-benda healthy lah, especially for kids kan. Betul. Sekarang semua orang pun nak diet kan. Puan, bila saya lihat kan di laman sosial, rata-rata kalau tumis darat kerang ni mereka tak buka kerang tu. Maksudnya masak sekali dengan kulit-kulit sekali. Tapi kalau lihat Puan keluarkan daripada cengkerangnya kan? Ya. Kenapa ya? Saya keluarkan sebab senang anak saya nak makan. Itu saja lagi senang. Lepas tu saya boleh kontrol dia punya kering. Saya nak kari tu kering. Okey. Tapi kan Puan, cabarannya bila kerang ni nak rebus tu ada kalanya susah nak buka kan. Bila kita makan dekat luar, makan kerang rebus pun ada banyak yang susah nak buka jadi membazir pula. Apa tips untuk rebus supaya mudah untuk kita nak kupas cengkerangnya? Itulah tadi saya cakap, kalau kita nak cari seboleh-bolehnya cari yang dah tertutup. Baik. Masa rebus pun tak perlu rebus air yang banyak-banyak, sekadar sikit-sikit saja. Sebab kerang ni seafood cepat masak. Kita semua nampak kesungguhan Hawa Rizwana untuk mengambil tahu macam mana nak masak kerang sebab dia suka kerang ni. Okey, baik. Ini yang sekarang kita tengah lihat di skrin adalah sambal kerang. Okey Puan, sambal. Semua orang suka sambal daripada ikan bilis atau ayam, ikan dan sebagainya. Ini sambal kerang yang Puan masak, ada perbezaan ke healthier version yang lebih berkhasiat? Yang lebih berkhasiatnya saya pakai kita boleh kontrol minyak dia. Lepas tu saya blend semua sekali, all the tomatoes lah semua. Jadi anak-anak nak makan dia tak nampak tomato semua dalam tu semua dia campur. Dah dicampur, dah hancur semua sekali. Dah hancur. Sebab saya lagi, kalau kita hiris bawang, kita tumis dulu. So semua dalam ahli family ni semua duk kutip bawang letak sebelah kan. So bila kita blend semua, dia termakan lah benda berkhasiat. Ini kasih seorang ibu Hawa. Kalau kerang dia keluarkan cengkerang dia, dia buang. Kalau ni masak sambal dia blender sekali segala-galanya supaya anak-anak tak kutip ya, supaya dia makan benda-benda yang berkhasiat. Tapi Puan, selain daripada dua menu ini, apa antara menu lain yang Puan masak menggunakan kerang? Selalunya simple-simple saja sebab saya nak rasa kerang punya freshness yang manis tu. Selalunya saya cuma just rebus sekejap. Saya akan cicah dengan sambal Thai yang saya buat sendirilah, just cili padi, sikit fish sauce dengan daun ketumbar. Lapar. Sedaplah tu. Itu memang sedap Puan. Lapar saya tengah hari ni. Baik Puan, ada yang mengatakan kan kerang ni ada beberapa saiznya kan. Saiz yang kecil ni lebih manis berbanding kerang yang saiz besar, betul ke? Itu saya tak pasti. Jujur saya tak pasti. Tapi saya selalu beli yang sederhana lah, tak naklah besar sangat. So bila besar sangat kita tengok puas kan. Tapi ada yang cakap rasanya kurang manis berbanding kecil kan. Sebab selalunya kalau saya ambil yang sederhana-sederhana tu, dia punya isi tu macam tadi Cik Razin cakap kan, dia lagi kenyal. Betul. Kalau tidak kita makan tu rasa yang besar-besar tu rasa macam
How to say lah, macam medak-medak sikit. Okey. Baik, dan bagi mereka yang ingin mendapatkan menu-menu yang lebih berkhasiat ni, di mana Puan berkongsinya? Saya berkongsi dekat IG saya, Deli Dahlia. Okey. Dekat situ saya ada kongsikan lah macam mana nak masak. InsyaAllah lah soon saya pun nak buat juga YouTube. Okey, selamat maju jaya. Kami pun nak tengok, nak belajar masak daripada Puan. Okey. Terima kasih Puan Heli ya, jaga diri. Assalamualaikum. Stay safe. Assalamualaikum. Okey, baik Hawa. Itu dua menu yang dikongsikan oleh Puan Heli. Awak nampak sangat awak suka apa-apa yang ini ada hari kerang. yang paling bahagia buat saya. Kalau kita ada masakan dekat depan, mungkin Hawa dah tak sabar nak makan. Itulah. Tapi apapun, kami sempat bertanyalah pada mereka di luar sana, apa antara menu kerang yang mereka suka. Jadi jom kita dengarkan menu kegemaran mereka. Okey, saya sangat menyukai makanan yang berasaskan kerang. Sebab kerang ni susah nak dapat. Jadi kalau kita pergi dekat satu restoran ataupun kedai yang menyediakan masakan kerang tu memang special lah tempat tu. Dan yang kedua, sebab saya ni darah rendah. Jadi untuk tambah tenaga tu, saya kena makan makanan yang berasaskan seafood lah. Dan kerang menjadi pilihan. Dari segi masakan, saya suka rendang kerang. Biasa kita makan rendang ayam, rendang daging, tapi rendang kerang ni dia macam special edition sikit. Saya suka makan kerang sebab tekstur kerang tu sendiri dia ada rasa kenyal dan dia sedap. Saya suka kalau buat sambal kerang atau mi goreng kerang. Tapi sebenarnya saya tak kisah mana-mana masakan yang asalkan ada kerang dia memang sedap. Yang saya sukai ialah kerang masak asam sebab ianya senang dimasak, bahan-bahannya pun mudah didapatkan. Antaranya halia, asam jawa dan serai. Bagi saya, lauk kerang yang paling saya suka ialah char kway teow kerang. Itu je yang bagi saya kombinasi yang sangat sedap dan sempurna lah bila makan char kway teow. Rasa dia tu memang blend in well. Okey, asalkan ada kerang, ada seorang tu akan makan apa-apa yang ada kerang kat dalam dia lah. Ya, Okey, betul. awak geng dengan Hawa Rizwana. Okey, baik. Kita ke tetamu yang seterusnya iaitu Puan Azlin Suhaida di Langkawi. Ada dua menu juga yang ingin dikongsikan iaitu demo kerang mentega berkrim dan juga kerang ala Thai. Hello, selamat tengah hari. Hai, selamat tengah hari. Ramai ke orang di situ yang tengah bercuti di Langkawi? Sebenarnya ramai-ramai tapi diorang mengambil kesempatan untuk yang cuti, untuk yang kali ni kebanyakannya duduk berehat dalam diorang punya hotel, makan pun dekat hotel. Relax-relax kata orang. Relax-relax kita ikut SOP, jaga keselamatan. SOP, betul. Okey, Puan Azlin, menunya demo kerang mentega berkrim. Macam butter prawns, butter chicken macam tu ke menunya? Boleh kongsikan? Betul. Lebih kurang macam kita buat butter prawn tu lah. Cuba kita gantikan dengan kerang, sedikit kelainan. Sebab selalunya selalunya kita kalau pergi kedai mesti orang akan cari butter prawn, tapi kalau kata time musim-musim kerang ni, why not kita try menu butter prawn tu kita gunakan kerang. Itulah lagi rasa dia pun sedap. Itulah biasanya kalau butter ni kan ataupun mentega berkrim ni, kalau siput digunakan siput kupang juga kan. Ini pertama kali saya dengar kerang. Jadi rasanya bagaimana Puan? Rasanya macam kita perlu tengok jugalah, make sure yang kerang tu kena fresh lah. So rasa dia akan insya-Allah memang sedap. Memang manis, orang cakap manis. Okey, baik. Puan Azlin, tadi Puan Nurheli dah kongsikan bagaimana membuat pemilihan kerang. Tapi kalau Puan Azlin sendiri, katanya tadi kerang kena fresh. Bagaimana Puan memilih kerang? Seperti yang mana yang kita tahu pun, kerang ni should be, kalau kita nak pilih yang fresh pun kena tengok yang terbuka. Jangan kalau yang tertutup tu takut dalam tu dia macam dah hancur ke pasir kan. Make sure dia buka elok, warna dia pun warna masih fresh lagi. Jadi kita dah tahu lah, bila tengok macam tu kita tahu kerang tu fresh. Okay. Setakat ni kan penerimaan terhadap mentega berkrim kerang ni bagaimana? Setakat ni untuk buat masa ni, alhamdulillah lah.
Kerana biasanya kan kalau makan kerang ni kan menu dia lebih tradisional. Jadi ini menu ni lebih modern sikit kan. Betul, lebih. Kita modernkan, selalunya orang buat rendang, sambal macam tu kan. So kali ni kita macam kan kini macam Chinese style ada, creamy macam Mak Saleh pun ada. Okey. Jadi, Puan Azlin, sekejap. Saya tengah lihat di skrin sekarang ni. Dekat atas masakan tu, Puan taburkan cheese ke tu? itu bukan cheese, itu yang kita buat dia punya yang butter, kan macam ada telur gula tu. butter crown tu. Telur tu kan. Okey, saya ingatkan cheese dekat atas ni. Wow, lagi orang kata berkrim dan cheesy dan bermentega. Ya. Okey, tapi kami perasan yang Puan masak ni dengan cengkerang. Pernah Puan cuba tanpa cengkerang-kerang tu? Yang ini first time kita buat guna cengkerang lah. Sebab bila kita nampak dengan cengkerang ni, orang kata kita nampak macam presentation tu lebih yummy macam tu kan. So kalau orang pun tahu yang kerang tu bila dengan cengkerang, itu mesti lagi fresh. Kadang-kadang bila kita guna yang by isi tu, mungkin orang kata mungkin yang ni diguna frozen ke apa ke. Tapi sebenarnya kita more to presentation lah, nampak orang lebih appetite, menarik untuk dilihat. Macam tu lah. Okey, baik. Kita ke menu seterusnya ya, Puan Azlin. Kerang ala Thai. Ini pula bagaimana bahan-bahannya apa, Puan? Okey, kita guna seperti biasalah hero dia kerang. Lepas tu kita ada tambah sedikit untuk menarik perhatian Maggi. Okey, kita rebus Maggi. Jadi kerang tu pun kita rebus juga, masak. Lepas tu kita ada tomato, cili api, serai yang kita racik. Lepas tu kita ada daun limau, bawang sikit. Lepas tu ada sikit sayur tu terpulang lah, sampai optional lah. Nak taruh sayur apa pun boleh kan. Baik, ala kerabu ya, Puan? Yes, untuk kerabu. Fish adalah kerabu lah. Fish sauce, lepas tu kita ada plum sauce dan juga garam serta gula. Okey, baik. Tadi kan Puan ada kongsikan mengenai kesegaran kerang tu. Bagaimana kalau kita ni dah beli, kan jarang ke pasar tapi dah beli, tetapi nak mengekalkan kesegaran kerang tu, bagaimana kita nak bersihkan dan simpan berapa lama boleh tahan biasanya? Biasanya kalau kita tengok pun, kalau kebiasaannya lah, kalau kita selalunya kalau yang beli ni, kalau di rumah lah ya, di rumah mungkin beli terus masak. Tapi kalau di kedai macam Langkawi ni, kita ni kerang agak susah sikit. Jadi bila kita dapat tu, kita dah cuci, so kita frozenkan. Okey. Sebab dia macam keadaan kerang ni Langkawi ni macam ada time-time dia akan masuk lah daripada luar, sebab kerang tak ada di dalam Langkawi kan. Jadi kita ambil daripada supplier luar, so bila buat masuk kita bersihkan, kita portion dan kita frozenkan. Okey. Dan di Montel Cafe ni selain dua menu berasaskan kerang, apa antara menu lain Puan yang ada? Okey. Di Montel Cafe ni sebenarnya kita fusion Malay dengan Western. Malay dengan Western. So kita adalah signature kita dekat sini, signature makanan kita untuk Montel Cafe ni. So nanti kalau kita dengan Hawa datang Langkawi, jemput singgah. Jom. Kita balik kampung saya. Okey, baik, kita bersama-sama ke Langkawi. Baik Puan, dan mungkin Puan boleh kongsikan juga laman IG ataupun Facebook bagi mereka yang mungkin tak boleh rentas, belum lagi sempat untuk ke Langkawi dan nak melihat menu-menunya. Okey, untuk semua yang bakal ataupun yang sedang berada dan melancong di dalam Langkawi ini, bolehlah follow IG ataupun IG saya, IG Montel Cafe, Montel by AK, dan juga page Montel Cafe, dan waktu operasi Montel Cafe 3 hingga 11, 3 petang hingga 11 malam. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak. Jemputlah ramai-ramai datang ke Montel Cafe. Okey, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Jaga diri Puan Azlin. Terima kasih. Tadi Puan Azlin kongsikan kalau di Langkawi kurang kerang. Hero dia sebenarnya beronok. Beronok? Nanti saya kongsikan dengan segi tentang beronok dia. Saya tahu, dengarlah. Tapi beronok baru first time. Nanti awak kongsikan bersama saya. Okey, Hawa, kita dah kongsikan macam-macam menu berasaskan kerang dan beberapa input. Wow, info dan input jadi input. Input bersama dengan anda, dan kami harap anda telah mempelajari sedikit sebanyak. Awak dah belajar banyak, saya tahu. Ya, dan kami ada macam-macam yang ingin dikongsikan bersama anda, tapi kita nak berehat dulu seketika. Kembali lagi selepas ini di WHI. Wanita hari ini. Bertemu kembali
kembali di Wanita Hari ini. Terima kasih kerana masih setia bersama kami. Kami pasti ramai dalam kalangan anda wanita ingin menjaga penampilan. Oleh itu, hari ini pada segmen Tajaan, kita bersama dengan Datuk Azril Muhammad Razi, iaitu pengasas V Asia Cosmetic dan Healthcare. Apa khabar, Datuk? Assalamualaikum. Salam, apa khabar Hawa? Sihat, Alhamdulillah. Baik, Datuk. Apa antara produk yang dibawakan oleh V Asia pada hari ini? Terima kasih Hawa. Wah, tadi saya tengok apa masakan kerang sedap-sedap betul Hawa. Betul, sedap. Okey Hawa, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Wanita Hari ini Hawa. Pertama sekali saya ingin memanjat kesyukuran kepada Allah SWT kerana saya dapati tahap penjualan produk V Asia begitu laris sekali. Yang mana tahap penjualan meningkat Hawa. Terima kasih kepada seluruh pengguna sehingga kami kehabisan stok di HQ Hawa. Dan hari ini saya bawakan rangkaian produk yang masih lagi kata orang tu ada di stok kami. Dan suka saya nak beritahu kepada anda semua dengan setiap pembelian rangkaian produk V Asia, kita juga turut sumbangkan kepada mereka yang memerlukan di tabung COVID-19 dan juga V Asia turut menubuhkan Yayasan V Asia Hawa. Dan tak lama lagi kita akan salurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan Hawa. Dan hari ini saya bawakan rangkaian produk penjagaan bentuk badan dan juga kecantikan kulit. Saya percaya seiring peningkatan usia, berlaku penuaan, hormon tak seimbang, kadang-kadang kita nampak lebih tua daripada usia sebenar Hawa. Dan juga tak kurang juga ramai antara kita yang ada masalah bentuk badan kurang menawan. Sebab apa? Kadang-kadang dah cuba macam-macam diet yang sihat. Kadang-kadang dah cuba Hawa, kita tengok amal kita fasting, dah cuba keto diet, Atkins diet, tetapi Hawa, disebabkan kadang-kadang kita ni susah nak kata tu disiplin, kadang-kadang termakan manis, termakan bubble tea, makan makanan yang bergoreng Hawa. Kadang-kadang bentuk dan juga fizikal badan kita itu susah nak dapatkan berat yang ideal. Dan salah satu cara untuk mendapatkan bentuk dan berat badan yang seimbang ialah dengan mengamalkan pemakanan yang sihat dan juga seimbang. Tetapi kalau kita tengok Hawa kat kaca TV corak pemakanan kita, minum bubble tea, minum makanan manis, lepas tu kadang-kadang makan makanan yang berlemak, bergoreng dan sebagainya, susah kata orang tu untuk mencapai bentuk dan juga berat badan ideal. Sehinggalah kadang-kadang kita nak berfashion pun susah Hawa. Baju tak muat dan sebagainya. Bukan tu saja Hawa, kadang kita perhatikan kadang-kadang disebabkan oleh corak pemakanan kita juga kita kadang-kadang ada masalah sembelit, tak lawas, memerap lama dalam tandas, kadang-kadang sampai 15 minit, 20 minit sebab apa? Susah nak lawas dan sebagainya, dan rutin pembuangan kita tu tak teratur. Kadang-kadang kita tak membuang setiap pagi tapi kita buang waktu malam, waktu petang sepatutnya sebagai manusia normal. Setiap pagi kita harus ke tandas untuk membuang kata orang tu najis berat. Sebab saya kira barulah kata orang tu penghadaman kita lebih baik, lebih lancar Dan seperti mana saya katakan, jangan lupa dapatkan Apple Tox dan juga Orange Tox V Asia, yang mana ini adalah formulasi serat larut. Saya percaya dan saya faham rintihan daripada pengguna kat luar sana Hawa kadang-kadang dia takut minum fiber. Sebab apa? Fiber ni kadang-kadang pekat, tak sedap dan sebagainya. Tetapi formulasi Apple Tox dan juga Orange Tox ni sangat-sangat sedap sebab apa? Formulasi yang larut, yang mana ianya tak berketul, mudah untuk diamalkan. Dan kalau anda lihat pengamalan secara teratur, anda amalkan secara konsisten, lepas ni boleh balik pakai baju ikut bentuk badan menawan. InsyaAllah perut kita kata tu lebih kempis, rasa lebih ringan sebab apa? Awal pengambilan Apple Tox dan juga Orange Tox ni 4 hingga 6 jam, kita akan ke tandas untuk membuang lebihan makanan tak terhadap. Dan bagi anda yang risau Hawa, mungkin risau kalau ambil Apple Tox dan Orange Tox ni akan serap ke tandas, tak perlu risau, hanya untuk permulaan saja 3 ataupun 4 hari pertama, sementara kata orang tu penyingkiran lebihan toksin dalam usus tu kita akan serap ke tandas. Tapi kalau anda risau kerap ke tandas, boleh amalkan separuh sachet dah cukup Apple Tox dan juga Orange Tox ni. Anda tidak akan kerap ke tandas Hawa, dan rasanya seperti mana saya katakan sangat sedap. Apple Tox saya cadangkan untuk berat badan kurang daripada 70 kg. Kalau anda lebih daripada 70 kg, boleh dapatkan Orange Tox ni, yang mana dengan setiap pembelian Apple Tox dan juga Orange Tox, anda akan mendapat shaker secara percuma. Dan harga Apple Tox ni RM32 Hawa, Orange Tox RM36 mampu milik Hawa. Okey, saya dah habis cakap pasal produk detox kedua-dua ni. Terusnya saya beralih kepada Advanced White Hawa. Kita nak kulit yang cantik, kulit yang gebu, kulit yang mulus, jangan lupa dapatkan Advanced White ni, formulasi pencerahan unggul Hawa, yang mana formulasi sangat terbaik, kaya dengan vitamin C, ramuan astaxanthin yang mana pengambilan Advanced White ni rata-rata pengguna Hawa yang kata kulit kaki merekah bila mereka amalkan Advanced White ni, seawal botol pertama mereka dapat lihat dah kurang merekah,
kulit kat bahagian leher, pelipat tu, celah-celah peha tu yang gelap tu semakin cerah ya, tona lebih sekata. Ini adalah antara maklum balas pengguna dan Advanced White ni sangat-sangat laris ya Hawa. Bukan saja di Malaysia tetapi di Brunei, di Singapura, di Thailand ya, sambutan sangat menggalakkan ya. Dan formulasi intipati ya, buah-buahan yang sangat tinggi dengan kadar antioksidan sangat tinggi ya. Antaranya seperti astaxanthin. Sebab apa ya sangat berkesan? Sebab apa pengambilan astaxanthin ni bersama dengan 6,000 kali ganda vitamin C Hawa. Saya kira ya, formulasi yang luar biasa oleh pakar pemakanan dan pakar nutrisi yang bertauliah ni, anda kena cuba rasai kelainan seawal pengambilan. Berbaloi sangat kalau anda amalkan Advanced White ni, harga RM40 saja Hawa. 1 kali sehari dah cukup. Tetapi kalau anda beli di Jombai ataupun di Shopee, ada potongan diskaun yang lebih istimewa. Dan yang terakhir Hawa, kita dah minum untuk dalaman Advanced White. Jangan lupa gunakan pula set Perfect White ya, set wajah 4 dalam 1 ni yang mana membantu mencerahkan kulit, mengatasi masalah jerawat, jeragat, kulit berminyak ya. Dalam masa sama juga jadikan kulit kita lebih sihat, lebih glowing ya, cukup lengkap 4 dalam 1 ni. Tanpa bahan terlarang, berasaskan bahan-bahan semula jadi, muka anda tak akan mengelupas, tak akan ada kemerahan, tak akan pedih. Tetapi bila anda pakai secara teratur, anda dapat lihat ya, pori semakin rapat, kulit semakin glowing, semakin cerah dan semakin sihat. Dan harga set ni RM72 ya Hawa. Formulasi daripada whitenol dan juga brightenil ya, forbutyl-resinol yang mana bertindak lebih baik ya daripada kojic acid ya, yang mana sangat-sangat bagus untuk kecantikan kulit anda. Dalam masa sama juga membantu mengatasi masalah jerawat, jeragat, kulit berminyak, kulit kusam. Dan setiap barang dalam set Perfect White juga dijual secara berasingan ya. Dalam ni ada 4 produk asas: Pearl Whitening Cleanser, Facial Treatment Essence, Magic Skin Day Cream dan juga Treatment and Whitening Night Cream. Dan pembelian melebihi RM100 untuk setiap produk biasa, kita juga berikan tote bag secara percuma. Anda boleh dapatkan di jombai.my ya. Belian hanya di jombai.my saja melebihi RM100, anda akan mendapat tote bag secara percuma. Jadi secara ringkasnya Hawa ya, untuk mendapatkan bentuk dan juga berat badan yang ideal, jangan lupa kalau berat bawah 70 kg minum Apple Talk, lebih daripada 70 kg boleh dapatkan Orange Talk. Untuk kulit yang cantik, cerah, gebu, halus, mulus, dapatkan Advanced White. Dan juga ya untuk kata orang penjagaan kulit wajah, tanpa bahan terlarang, kulit yang lebih sihat, cantik ya, gebu, mulus, tanpa masalah, tanpa jerawat, tanpa jeragat. Dapatkan set Perfect White harga RM72 saja. Dan set Perfect White ni bukan untuk orang yang ada masalah kulit Jawa. Untuk orang yang kulit kusam pun boleh pakai ya. Sebab apa set ni sangat bagus untuk mencerahkan kulit dan juga menyihatkan kulit daripada dalaman. Dan Hawa ingat kalau kedai-kedai jamu, pastikan VAC yang baru beli. Sebab apa VAC adalah peneraju, perintis juga pencetus produk herbal berkualiti pada harga mampu milik. Bagi anda yang nak konsultasi secara percuma, hubungi online kami 1-800-88-3990. Terima kasih Hawa, jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak Dato' Azril Muhammad Razi, pengasas V Asia Cosmetic dan juga Healthcare. Jaga diri Dato'. Itu dia antara produk-produk yang dibawakan oleh V Asia pada hari ini. Kami di WHI ingin berehat seketika. Kembali lagi selepas ini bersama saya dan juga Sugita Chandran. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali di Wanita hari ini, kami ingin kongsikan kepada anda bersempena dengan Hari Malaysia, jom sokong PKS tempatan melalui kempen #KitaMalaysia. Usaha kolektif ini membawa perbezaan sehingga mampu memberi kesan signifikan terhadap proses pemulihan kita. Daftar masuk ke laman e-dagang Wow Shop untuk beli barangan di wowshop.com.my/KitaMalaysia. Selamat Hari Malaysia, kita sokong, kita bantu, kita beli. Kita pasti berjaya depani cabaran ini bersama-sama. Baik, jom kita saksikan video ini dulu. Sempena Bulan Kebangsaan ini, jom bersama kita bantu usahawan PKS dengan menyokong bisnes mereka. Dengan kempen #KitaMalaysia, kita boleh membantu antara satu sama lain, menggiatkan perusahaan mereka dan meluaskan produk mereka ke seluruh negara. Jom sokong mereka dengan layari laman web e-dagang Wow Shop untuk dapatkan produk yang anda sukai. Kita sokong, kita bantu, kita beli. Kita pasti berjaya depani cabaran ini bersama-sama. Itu berkait Jom kita sokong, saya tahu. Okey, baik. Itu bersama dengan #KitaMalaysia SME Campaign. Ini pula kami kongsikan bersama dengan anda pelbagai barangan menarik dan sebahagian daripada RM60,000 untuk dimenangi. Dengarkan Hot FM sepanjang hari dan ikuti IG Live Hot FM 976 serta muat turun aplikasi Audio Plus untuk dapatkan kata laluan. Tertakluk terma dan syarat, info lanjut di
di Hot FM. Itu dia hari ini kita kongsikan pelbagai menu kerang kan. Bukan saja kita kongsikan menu yang pelbagai, ada mentega berkrim dan sebagainya, tetapi kita belajar juga tips-tips untuk memilih kerang, cara berebus kerang, cara memilih kerang. Banyak kita dah kongsikan berkaitan dengan kerang dan saya sempatlah membaca komen-komen anda. Okey, saya nak kongsikan ini ya. Sambal kerang sedap tapi kena makan sorok-sorok. Tadi saya dah kongsikan. Kenapa makan sorok-sorok? Sebab ada rasa orang rumah dia tak boleh makan kerang. Okey. Ini perkongsian daripada Bibi. Jarang dapat kerang fresh. Kalau yang fresh sedap, rasa dia ada lemak-lemak dan macam-macam lagi perkongsian daripada anda. Jadi terima kasih kerana setia bersama kami sepanjang 1 jam ini. Dan esok kita akan kembali lagi pada waktu yang sama 12:30 hari dan topiknya adalah penipuan melalui WhatsApp. Sama-sama kita ikuti pada hari esok. Jumpa lagi. Terima kasih. Jaga diri. Bye-bye. Assalamualaikum. Dia Pusawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi dia lemah lembut baik budi pekerti tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami kepada anaknya dia ratu di hati tunggak keluarga kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Pusawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi dia lemah lembut baik budi pekerti tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami kepada anaknya dia ratu di hati tunggak keluarga kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya dihormati, disayangi.